Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam segmen Tafaqquh Fiddin. Kita membincangkan kitab Risalah-Risalah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menghimpunkan di dalamnya kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu dan kitab I'tiqad yang ditulis oleh Imam Ghazali dan penutup bagi kitab Lubbul Usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi kita masih lagi membincangkan risalah yang pertama, iaitu matan Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi, dan kita sekarang sedang membincangkan tajuk secara khusus tentang lafaz mukallaf yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pengajian yang lalu, kita telah membincangkan tentang hakikat mukallaf tersebut, kan ialah manusia ataupun jin yang dipertanggungjawabkan dengan satu tugasan yang mesti disempurnakan dengan bersungguh-sungguh sepanjang mereka tadi diberikan umur, tenaga semasa mereka hidup di dunia. Kemudian kita dah bincangkan juga kan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Bayjuri semasa dia mensyarahkan kitab Ummul Barahin tersebut. Imam Sanusi membawa satu perbahasan yang amat penting, iaitu keislaman kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti beriktikad bahawa mereka terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mesti dipegang oleh setiap individu Muslim dari kalangan kita, dan jangan sekali-kali kita beriktikad dengan iktikad yang selain daripada itu yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk menyempurnakan perbahasan mukallaf pada hari ini, insya-Allah kita akan membincangkan tentang diri para nabi dan rasul. Bagaimanakah kita dapat memahami sifat taklif tersebut pada diri mereka. Moga-moga kita tak tersalah faham, ataupun moga-moga kita tidak beriktikadkan dengan iktikad yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan diri Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi untuk menjelaskan perkara ini, kita merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi. Tak kala penulis membincangkan ayat 52 dan 53 surah Asy-Syura. Jadi sekiranya kita mempunyai kelapangan, kita boleh rujukkan tafsir Imam Qurtubi radhiyallahu anhu pada ayat 52 dan ayat 53 surah Asy-Syura. Imam Qurtubi menyatakan tentang bagaimanakah kita dapat memahami taklif bagi nabi-nabi dan rasul. Bilakah mereka dihukumkan beriman? Adakah mereka tadi beriman sebelum daripada kerasulan mereka dan sebagainya. Jadi pertama sekali, Imam Qurtubi radhiyallahu anhu membawa kalam daripada Al-Qadi Abul Fadli Iyad. Dari Imam Qadi Iyad menyatakan bahawa as-sawab annahum ma'sumuna qabla an-nubuwati min al-jahli billahi wa sifatihi wa tashakkuki fi shay'in min dhalik. Maksudnya as-sawab maksudnya pendapat yang paling benar. Maksudnya pendapat yang hak. Selain daripada pendapat ini dihukumkan khata', kan, tersalah. Jadi Imam Qadi Iyad berkata dan disokong oleh Imam Qurtubi, dan ini ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawa annahum sesungguhnya nabi-nabi dan rasul ma'sumun, mereka dipelihara daripada segala bentuk jenis dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, dan daripada perkara-perkara yang menjatuhkan maruah. Mereka dipelihara qabla nubuwati, sebelum mereka dilantik menjadi rasul, sebelum mereka dilantik menjadi nabi. Mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala minal jahli billah,
daripada tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipelihara daripada tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipelihara daripada tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Maksudnya nabi-nabi dan rasul dipelihara sebelum kerasulan mereka daripada jahil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, daripada wattashakkuk fi syai'in min zalika, dan dipelihara juga nabi-nabi dan rasul daripada syak, wasangka ataupun waham ataupun salah anggap ataupun keraguan fi syai'in min zalika, pada sedikit pun daripada perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada sudut sifatnya, perbuatannya, akidah dan sebagainya. Jadi ini nas kan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, menyatakan bahawa kita beriktikad nabi-nabi dan rasul semua kan bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersifat dengan maksum, kan mereka bersifat dengan al-ismah, peliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada mereka kecil lagi. Semenjak daripada mereka belum lagi diutuskan menjadi nabi dan rasul. Jadi kemudian Imam Qurtubi menyatakan sesungguhnya terdapat begitu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan menyatakan bahawa nabi-nabi dan rasul disuci dan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mensyirikkan Allah semenjak daripada mereka dilahirkan. Bahkan mereka membesar dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka tadi beriman. Ini saya bacakan terjemahan lah. Bahkan mereka nabi-nabi dan rasul membesar dalam keadaan sinaran nur ma'rifah dan dengan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Qadhi Iyad sebagaimana dinaqalkan oleh Imam Qurtubi berkata, sesiapa yang mengkaji sejarah pembesaran sejarah nabi-nabi dan rasul semenjak mereka kecil sehingga mereka tadi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui perkara tersebut. Jadi kemudian Imam Al-Qurtubi menyatakan ataupun membawa beberapa dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran menyatakan tentang keimanan dan tauhid dan keesaan yang diiktikadkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum mereka tadi diutuskan pada umur 40 tahun menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ini ialah firman Allah taala, wa atainahul hukma sabiyya. Jadi qala al-mufassirun u'tiya Yahya al-ilma bi kitabillahi fi hali sibah. Jadi ulama tafsir menyatakan ayat surah Maryam 12 tadi bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Yahya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala fi hali sibah, pada ketika dia masih lagi kanak-kanak. Dan telah berkatalah Ma'mar kana ibn sanatayn aw thalath, bahawa Nabi Yahya pada ketika itu hanya berumur 2 tahun ataupun 3 tahun. Dan faqala lahu sibyan, maksudnya budak-budak di zaman tersebut bertanya kepada Nabi Yahya, lima la tal'ab, kan mengapa kamu tidak bermain bersama-sama kami? Faqala, maka berkatalah Nabi Yahya, ali la'bin khuliqat, adakah aku dicipta untuk bermain-main di dunia? Dan apabila disyarahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat Nabi Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Maksudnya Imam Qurtubi menyatakan Nabi Yahya telah membenarkan Nabi Isa. Maksud Nabi Yahya telah membenarkan kerasulan Nabi Isa wa huwa ibnu 3 sinin, pada ketika Nabi Yahya masih baru berumur 3 tahun. Fashahida lahu annahu kalimatullahi wa ruhuh, maka Nabi Yahya menyaksikan bahawa sesungguhnya Sayyidina Isa adalah kalimat Allah dan ruh daripadanya. Waqila, dan diriwayatkan juga bahawa sesungguhnya Sayyidina Yahya telah membenarkan kerasulan Nabi Isa AS pada ketika Sayyidina Yahya masih lagi berada di dalam perutnya, di dalam perut ibunya. Maka ibu kepada Sayyidina Yahya berkata kepada Sayyidina Maryam, inni ajidu ma fi batni yasjudu lima fi batnika tahiyatan lahu.
ibu kepada Sayyidina Yahya, ibu kepada Nabi Yahya berkata kepada Sayyidina Maryam, daku mendapati kandungan yang berada di dalam perutku tunduk dan menghormati kepada kandungan yang berada di dalam perutmu, kan, fi batniki tahiyatan lahu, kerana menghormati dan mengucapkan penghormatan kepada kandungan yang berada di dalam perutmu. Jadi daripada beberapa nas tadi kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada nabi-nabi dan rasul semenjak mereka masih kecil lagi. Dan dalam kitab tafsir Qurtubi juga, qala al-mufassirun fi qawlihi ta'ala, ulama-ulama tafsir membincangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim petunjuknya sebelum ini. Surah Al-Anbiya ayat 51 bermaksud hadainahu saghiran, maksudnya Allah telah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim saghiran, semenjak dia masih kecil lagi. Dari setengah ulama meriwayatkan, tak kala dilahirkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepadanya satu malaikat yang memerintahkannya agar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya dan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidahnya. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, qad fa'altu, sesungguhnya aku telah melakukan perkara tersebut. Dan Imam Qurtubi berkata, walam yaqul af'al fadzalika rusyduhu, maksudnya Imam ataupun Sayyidina Ibrahim apabila diarahkan oleh malaikat tersebut, maka Sayyidina Ibrahim berkata, daku telah pun melakukan perkara tersebut, dan daku telah pun mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatiku, dan daku telah pun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidahku sebelum kamu datang mengarahkan kepadaku. Dan begitulah juga dinyatakan dalam tafsir tadi bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api sebagai ujian ialah pada ketika dia tadi berumur 16 tahun. Dan Imam Qurtubi membawa lagi beberapa kisah yang lain, sebagaimana contohnya Nabi Ibrahim mempertikaikan bintang-bintang sebagai Tuhan, mempertikaikan bulan dan matahari layak disembah sebagai Tuhan pada ketika dia tadi berumur 15 tahun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Yusuf pada ketika dia masih kanak-kanak lagi, bahawa sesungguhnya saudara-saudaranya ingin mencampakkannya ke dalam perigi, tak kala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wahayna ilaihi lan tunabbi'annahum bi amrihim hadza, surah Yusuf ayat 15. Jadi wahyu atau berita yang Allah Taala sampaikan kepada Nabi Yusuf ialah pada ketika dia masih lagi dalam keadaan kanak-kanak. Dan Nabi SAW kan dalam hadisnya menyatakan bahawa semasa daku membesar telah bughidat ilayya al-awthan, kan daku telah dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa kebencian yang amat sangat terhadap berhala-berhala di dalam diriku. Wa bughida ilayya syair, dan dicampakkan rasa kebencian terhadap syair-syair. Dan Nabi SAW berkata, daku tidak cenderung ataupun tidak terdetik di dalam hatiku untuk melakukan apa-apa yang dibuat oleh kaum jahiliyah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memeliharaku daripada keinginan tersebut. Kemudian Qadhi Iyad menambah lagi, walam yanqul ahadun min ahli al-akhbar anna ahadan nubbi'a wastufiya mimman urifa bikufrin wa isyraqin min qabla zalik. Maksud ini nas kan daripada Qadhi Iyad menyatakan tidak pernah meriwayatkan salah seorang pun daripada ahli sejarah ataupun daripada ahli yang membincangkan tentang kisah-kisah umat terdahulu bahawa terdapat mana-mana nabi ataupun tidak pernah terdapat mana-mana rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diketahui ataupun dimaklumi bahawa mereka tadi pernah mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Qadhi Iyad menyatakan bahawa pegangan kita ataupun tempat rujukan kita dalam permasalahan ini ialah an-naqlu periwayatan. Maksud tiada mana-mana riwayat pun, tiada satu nas pun yang menyatakan bahawa nabi-nabi dan rasul pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pernah mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada perlantikan mereka. Dan setengah ulama menyatakan, Qadhi menyatakan bahawa setengah ulama menyatakan bahawa hati-hati
pengikut kepada Nabi-Nabi dan Rasul tadi tidak akan berasa tenang sekiranya mereka melihat Nabi yang ingin menyeru mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu pernah menyembah berhala yang mereka sembah. Oleh sebab itu, agar seruan dakwah tabligh yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad dan semua Nabi-Nabi yang lain benar-benar diterima oleh umatnya dan diterima dengan hati yang amat terbuka, maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kesemua Nabi-Nabi dan Rasul sebelum daripada kerasulan mereka daripada menyembah dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Qadi Iyad juga berkata, sesungguhnya kaum kafir Quraisy telah melontarkan begitu banyak sekali tuhmahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kafir-kafir yang menentang nabi-nabi semenjak daripada zaman dahulu, mereka akan cipta, mereka akan memfitnah, mereka akan mentohmah ke semua nabi-nabi dan rasul dengan pelbagai tuhmahan sebagaimana yang dinaskan oleh Allah di dalam Quran dan sebagaimana telah diriwayatkan kepada kita di dalam hadis-hadis. Tetapi Imam Qadi Iyad berkata, walam najid fi syai'in min dhalika ta'yiran li wahidin minhum bi rafdihi alihatahum. Kami tidak pernah mendapati mana-mana kaum yang menentang nabi mereka mengkritik nabi-nabi mereka daripada sudut kau juga pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi itu satu petunjuk yang amat jelas. Kan kaum nabi-nabi dan rasul yang menentang nabi-nabi, mereka tidak dapat mencari satu kesilapan pun, mereka tidak dapat mencari satu sudut pun bahawa Nabi SAW dan semua rasul-rasul yang lain pernah mensyirikkan Allah sebagaimana mereka dulu pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Qadi Iyad berkata, sekiranya mereka pernah melihat mana-mana Nabi dan Rasul mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya mereka akan mengherdik, nescaya mereka akan mengkritik dan nescaya mereka akan memulangkan paku buah keras, maksudnya kepada nabi-nabi dan rasul tersebut. Bagaimanakah sekarang kamu tadi melarang kami daripada mensyirikkan Allah, padahal dahulu kamu juga bersama-sama menyembah berhala bersama kami. Tetapi tidak pernah diriwayatkan sedemikian dan tidak pernah dilihat mana-mana kafir di zaman semua nabi-nabi dan rasul mengkritik nabi-nabi mereka bahawa nabi tersebut juga pernah menyembah berhala sebagaimana mereka tadi menyembah berhala. Maka oleh sebab itu Qadi Iyad berkata, itulah antara dalil yang amat kuat menunjukkan bahawa kesemua nabi-nabi dan rasul dikurniakan dengan satu kurniaan yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan oleh ulama ahli sunnah sebagai al-ismah, maksudnya peliharaan yang sempurna kepada nabi-nabi dan rasul daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala semenjak mereka masih kecil lagi. Dan akhir sekali Imam Qadi Iyad berkata, sekiranya mereka dapat melihat nabi-nabi pernah menyembah berhala sebagaimana mereka menyembah berhala, nescaya mereka akan mengkritik nabi dengan menggunakan hujah tersebut sebagaimana mereka menggunakan hujah pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umat Islam yang berpaling daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah dalam permasalahan kiblat. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan solat mereka daripada kiblat yang dahulu mereka pernah menyembahnya. Mereka pernah menghalakan solat mereka kepada kiblat tersebut. Maksudnya kita maklum bahawa kafir-kafir Quraisy mencari seluruh jalan, maksudnya mengusahakan pelbagai jalan untuk mengkritikkan dan mencerca syakhsiah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak berjaya kan mencari mana-mana sudut yang boleh menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikritik ataupun dianggap tidak beriman sama seperti mereka ataupun dianggap menyembah berhala sama seperti mereka. Maka daripada beberapa nas tadi dapatlah kita fahami bahawa semua nabi-nabi dan rasul kan semenjak daripada mereka kecil lagi, mereka telah dikurniakan dengan satu kurniaan, iaitu al-ismah, penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di awal tadi Qadi Iyad menyatakan bahawa mereka telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala semenjak mereka tadi masih kecil lagi. Jadi setelah kita mengetahui mukaddimah tersebut bahawa nabi-nabi dan rasul dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka Imam Qurtubi membawa satu perbahasan yang lain. Maksudnya setelah kita mengetahui Nabi-Nabi kan tidak pernah menyembah berhala dan sentiasa memperhambakan diri pada Allah, maka menjadi satu persoalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berumur 40 tahun, apakah panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Adakah Nabi beriman kan berdasarkan kepada syariat nabi-nabi sebelumnya? Maka itulah persoalan kedua yang ditimbulkan oleh Imam Qurtubi radhiyallahu anhu. Jadi setelah Imam Qurtubi menyatakan beberapa pendapat, akhir sekali Imam Qurtubi menyimpulkan bahawa ulama ahli sunnah radhiyallahu ta'ala anhum telah menyimpulkan dan telah berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun mansuban ila wahidin minal anbiya nisbatan taqtadi an yakuna wahidan min ummatihi wa mukhataban bi kulli syari'atih wallazi yuqta' bihi. Maksudnya pendapat yang kita telah memutuskannya, pendapat yang telah dijazamkan, kan, pendapat yang telah dihukumkan secara pasti di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah ialah bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinisbahkan ataupun tidak disandarkan ataupun tidak dihubungkan dengan mana-mana daripada nabi-nabi dan rasul sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan sekira-kira kita boleh menyatakan Nabi Muhammad tadi ialah salah seorang pengikut nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Dan maksudnya kita tak boleh mengatakan Nabi mengikut syariat Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad dihukumkan sebagai umat ataupun pengikut kepada Nabi Ibrahim. Atau tak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyariat dengan syariat Nabi Isa, maka dihukumkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah salah seorang daripada pengikut Nabi Isa. Maka itu yang telah diputuskan oleh Imam Qurtubi radhiyallahu anhu. Bahkan kemudian Imam Qurtubi menambah, bal syari'atuhu mustaqillatun bi nafsiha muftatahatun min indillah. Bahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kan daripada kerasulan, maksudnya pengamalan penyembahan Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam mustaqillatun, maksudnya tidak bergantung ataupun tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana ajaran Nabi sebelum itu. Jadi daripada manakah datangnya ajaran tersebut ataupun daripada manakah datangnya pemahaman ibadat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam? Dan Imam Qurtubi berkata muftatahatun min indillah, kan, maksudnya pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peribadatan menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriktikad mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dinaskan di sini oleh Imam Qurtubi muftatahatun min indillah, datang secara sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang maha berkuasa. Kan, maksudnya dia boleh menyampaikan ilmu dan dia boleh meletakkan ilmu kan di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum kan daripada kisah pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan dibersihkan dadanya kemudian dimasukkan ilmu dan hikmah. Maka dengan sebab itu Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata ilmu ataupun ibadat penyembahan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah sendiri, diajarkan oleh Allah sendiri, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Qurtubi berkata wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana mu'minan billahi azza wa jalla. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala sajada li sanam, tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada mana-mana berhala. Wala asyraka billah, dan tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wala zana, dan tidak pernah berzina. Wala syaribal khamr, dan tidak pernah minum arak. Dan kemudian dia menyatakan bahawa Nabi tidak pernah terlibat kan dengan mana-mana aktiviti kan yang pernah dibuat yang mensyirikkan Allah sebagaimana diamalkan oleh kafir jahiliyah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara nas-nas lain kan yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi ialah peristiwa
kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala dia bertemu dengan seorang paderi semasa Nabi Muhammad pergi ke Syam. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan pendeta Bahira tersebut, maka dia ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pendeta tadi bersumpah kan dengan nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pendeta Bahira tadi, la tas'alni bihima, jangan kamu bersumpah dengan nama dua berhala tadi, maksudnya dengan nama Lat dan Uzza. Fa wallahi ma abghadu shay'an qad bughdahuma. Kemudian Nabi berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku tidak pernah membenci sesuatu perkara sebagaimana aku amat membenci kedua-dua berhala tadi. Kemudian barulah pendeta tadi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sal amma badalak, tanyalah apa yang ingin kamu tanya. Jadi itu antara bukti lagi yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi, kan, dan antara lain ialah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak beramal sebagaimana amalan kaum musyrikin, iaitu mereka wukuf di Muzdalifah pada ketika haji. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwukuf di Arafah, kerana itu adalah tempat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi itu beberapa nas kan, yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Dan akhir sekali kan, semasa Imam Qurtubi mensyarahkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kunta tadri mal kitab walal iman, maka setelah Imam Qurtubi menyatakan pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah kan, dan juga beberapa pendapat yang menyalahi akan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka akhir sekali Imam Qurtubi berkata, qultu as-sahihu annahu sallallahu alaihi wasallam kana mu'minan billahi azza wa jalla min hin nasha'a ila hin bulughihi ala ma taqaddam. Ini kesimpulan jelah yang amat penting yang mesti kita fahami. Maksudnya Imam Qurtubi berkata as-sahih, pendapat yang benar. Kan, maksud difahami daripada kalam tersebut bahawa semua pendapat yang lain ialah pendapat yang salah. Pendapat yang benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mu'minan billahi azza wa jalla, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Allah Subhanahu wa taala min hina nasha, bermula daripada semenjak pembesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak dilahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ila hini bulughihi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi baligh. Maksudnya tidak pernah sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam keadaan jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ialah akidah ahli sunnah wal jamaah yang diiktikadkan oleh ulama-ulama ahli sunnah kan, semenjak zaman berzaman. Maka kita umat Islam diwajibkan beriktikad dengan akidah tersebut. Kerana kita perlu maklum bahawa terdapat beberapa bentuk dosa yang mesti difahami. Antaranya dosa yang berkaitan dengan jasad manusia, seperti mencuri, kan, berzina, membunuh manusia. Dan dosa-dosa ini amat ditakuti oleh manusia. Kan, dosa-dosa ini difahami kan oleh manusia ialah satu perkara yang berbahaya. Perkara yang boleh menyebabkan orang yang bergelumang di dalam dosa tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah dosa yang berkaitan dengan akidah. Maksudnya apabila seseorang tadi berakidah atau beriktikad pada Allah dan Rasul dengan iktikad yang salah, kan, sebagaimana mereka beriktikad Allah Subhanahu wa taala berjasad, atau beriktikad Allah Subhanahu wa taala bertempat, ataupun menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau merendahkan kedudukan kedua ibu bapa baginda sallallahu alaihi wasallam, atau menghina sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengetahui apabila seseorang beriktikad dengan akidah yang salah, maka itu juga dihukumkan sebagai satu dosa. Apakah nasnya? Nas ni ialah sabda Nabi Muhammad yang amat masyhur, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa akan berpecah umatku kepada 73 kumpulan. 72 lagi berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita renung sejenak, mengapakah 72 kumpulan lagi tadi berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka jawapannya ialah kerana akidah mereka bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekarang ni kita perlu tahu bahawa terdapat beberapa bentuk dosa. Satu dosa yang berkaitan dengan zahir jasad manusia yang senang difahami, dilihat dengan mata kasar. Tetapi apabila manusia tadi beriktikad dengan akidah yang salah,
maka itu juga dihukumkan sebagai satu dosa, dan itu juga akan menyebabkan manusia tadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu akidah ialah satu perkara yang amat penting. Tersalah akidah ialah satu dosa. Beriktikad dengan akidah yang salah ialah satu dosa. Kan? Dan kita perlu berhati-hati, kan, sebagaimana umat Islam tadi berhati-hati, kan, takut daripada terjebak dalam maksiat yang zahir. Dan apabila kita menyebut pencegah maksiat, kita hanya memahami maksiat seperti zina yang ingin dicegah, maksiat seperti minum arak yang ingin dicegah. Tetapi maksiat yang lebih berbahaya ataupun yang lebih menakutkan umat Islam ialah maksiat yang berkaitan dengan akidah. Maka menjadi kewajipan, kan, kepada semua institusi dan menjadi kewajipan kepada institusi agama dan pemerintah yang ingin menegakkan agama Islam, sebagaimana mereka tadi bersungguh-sungguh menyekat kemungkaran yang terzahir pada jasad manusia, maka yang paling penting sekali dijaga ialah akidah umat Islam. Kan, maksudnya segala ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah mesti disekat, kan, mesti dibekukan, mesti dihalang. Kerana sebagaimana mencuri, berzina, membunuh arak, membunuh manusia tadi, mencampakkan manusia ke dalam neraka Allah, begitulah juga dosa-dosa akidah mencampakkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhir sekali, itulah yang Allah Taala naskan di dalam Al-Quran, wa dharu zahiral ithmi wa batinah. Wahai umat Islam yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, wahai umat Islam yang inginkan keredaan, yang inginkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekasih kita iaitu Nabi Muhammad SAW, dharu zahiral ithmi wa batinahu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh menjauhkan daripada dosa-dosa yang zahir, kan, dan yang paling penting sekali, wa batinahu, dan dosa-dosa yang batin. Maka sebab itulah kita perlu, kan, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita perlu memelihara akidah tersebut dan disemaikan kepada anak-anak kita semenjak daripada kecil lagi, dan kita perlu menekat perkembangan, kan, akidah-akidah yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang bercanggah dengan akidah Asy'ari dan bercanggah dengan akidah Maturidiyah. Jadi moga-moga dengan keterangan, kan, tentang perbahasan taklif tadi, siapakah mukallaf, kan, bagaimanakah kita nak memahami mukallaf pada sisi umat Nabi Muhammad, dan bagaimanakah kita nak memahami istilah mukallaf tersebut pada sisi Nabi SAW dan kepada kedua ibu-bapa baginda SAW. Moga-moga dengan pemahaman tadi kita dapat memelihara akidah kita dan kita dapat beriktikad, kan, dengan akidah yang akan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.